Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Hatim Al-Asam mengatakan, jika saya melihat seorang murid yang menghendaki selain yang dikehendaki oleh Allah, maka ketahuilah bahawa dia telah menampakkan kerendahan, yakni kehinaannya. Di antara hukum murid, ada 3 perkara. Tidurnya hanya kerana mengantuk, makannya hanya kerana perlu, dan ucapannya hanya kerana terpaksa. Nasihat Muhammad Al-Qattani. Jika Allah menghendaki murid dengan kebaikan, maka dia meletakkannya dalam golongan sufi dan mencegahnya daripada pergaulan para fuqara, yakni orang-orang yang miskin. Fatwa Junaid Al-Baghdadi. Satu hari Abu Ali Daqqaq memberi nasihat kepada para muridnya. Dia mengatakan, akhir kehendak, yakni iradah, mengarahkan isyarat pada Allah, sehingga menjumpai Allah Ta'ala bersama isyarat. Apa yang dimuat iradah? Tanya saya. Dia tanya Abdul Qasim Kushairi. Engkau menjumpai Allah dengan tanpa isyarat. Pada kesempatan lain, guru menegaskan, dan Abu Ali Ad-Daqqaq menegaskan, seorang murid tidak akan menjadi murid hingga malaikat di sebelah kirinya tidak menulis kejahatannya selama 20 tahun. Kerana itu Abu Uthman Al-Hiri menasihatkan bahawa jika seorang murid mendengar sesuatu dari ilmu suatu kelompok masyarakat dan mengamalkannya, maka demikian itu dalam hatinya menjadi suatu hikmah sampai akhir usianya. Dan selama itu mampu mengambil manfaatnya. Seandainya dia berbicara dengan ilmu tersebut, maka orang yang mendengarnya pasti juga memperoleh manfaat. Dan barang siapa mendengar suatu dari ilmu mereka lalu tidak mengamalkannya, maka hikayah yang diperoleh dan dijaganya akan masih tetap terjaga, tetapi kemudian hilang, terlupakan. Kemudian dia akan melupakan. Barang siapa iradahnya tidak sihat dan suatu putaran maqam, maka perjalanan hari ini tidak akan menambahkannya selain kemunduran. Awal maqam murid adalah kemunculan iradatul haq dengan keguguran iradahnya sendiri, kehendaknya sendiri. Kata Imam Al-Wasiti. Hal yang paling memberatkan murid adalah mempergauli musuh dengan baik. Kata Yahya bin Mu'az. Jika saya melihat murid sibuk dengan hal-hal yang ringan, rukhsah dan usaha yang mencari nafkah, maka tidak ada sesuatu yang mendatanginya, kata Yusuf bin Husain. Dan suatu kesempatan Imam Junaid Al-Baghdadi ditanya tentang masalah iradah dan murid. Apa yang boleh dilakukan, dimiliki pada murid dalam perjalanan hikayah? Tanya seorang muridnya. Hikayah, yakni cerita, adalah tentera-tentera Allah yang dengannya memperkuatkan hati orang mukmin. Apakah hal itu? Tuhan punya dalilnya, ya, iaitu firman Allah Ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, itu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Muslimin dan muslimat sedang penonton rahmat Allah sekalian. Bila Hatim Al-Asam menyebut, tanda seorang murid ialah orang-orang yang sentiasa memilih kehendak Allah, bukan kehendak dirinya. Ini satu wakafat ataupun suatu perkara yang perlu kita lihat secara mendalam. Bila kita menyebut dalam tajuk kita al-iradah, yang bermaksud kehendak. Daripada perkataan iradah adalah perkataan namanya murid, orang yang berkehendak. Yang dimaksudkan orang yang berkehendak ialah orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya pada Allah, menghampirkan dirinya pada Allah.
ingin menterjemahkan seluruh perhambaannya kepada Allah. Maka ini disebut murid. Maka murid ini ialah orang-orang yang melalui disiplin yang digariskan oleh guru-gurunya. Sebagaimana murid di sekolah didisiplinkan oleh guru-gurunya dan juga sistem. Maka dalam kesufian, seorang memilih untuk menjadi murid, yakni bersufi. Memilih untuk mendekatkan diri dengan Allah dengan cara ini. Dengan cara ini nak dekatkan diri pada Allah. Maka dia mematuhi disiplin. Di antara disiplin tertinggi bahawa dia tidak punya kehendak, melainkan kehendak Allah. Ianya dilatih dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan cara mereka mendahului hukum Allah daripada kehendak mereka. Yang kedua, mereka lebih mencari pahala atau kerana Allah daripada habuang dunia. Dan yang ketiga, mereka mengharapkan pujian Allah daripada pujian manusia. Dan takut celaan Allah berbanding celaan manusia. Yang keempat, mereka punya masa yang lebih banyak dengan Allah berbanding dengan manusia. Maka seorang yang melakukan demikian berarti dia ni murid. Dia meletakkan pilihan Allah mengatasi pilihan dia. Kadang kita dengan hawa nafsu, dengan syaitan, dengan kawan-kawan, dengan dunia yang kita hidup, yang membentuk satu dorongan kehendak. Syaitan didorongkan kita berkehendak seperti kehendak dia. Melawan perintah Allah. Menjauhi, melupakan Allah. Tidak berzikir. Tidak melakukan ibadat. Nafsu pula memaksa kita mengikut kehendaknya untuk berlazat-lazat dengan dunia. Menghabiskan masa dengan bermain dan perkara sia-sia. Menghabiskan masa kita untuk perut kita, kemaluan kita, angan-angan kita, kesombongan kita, maka itu cerita nafsu. Kawan-kawan kita pula membentuk kehendak kita dengan keadaan sekeliling kita. Kawan-kawan dia ajak kita cara dia, nak cuang dia. Kalau dia lara, dia pun nak kita macam dia. Dia himpit kita, dia dekat kita, dia pengaruh kita dengan perkataan, dengan perbuatan. Manakala dunia pula mempengaruhi kita dengan menganggap ianya kekal, ianya segala-galanya. Maka ini merosakkan kita dalam perjalanan menuju Allah. Maka bila kita benar nak menjadi murid yang nak melalui jannah Allah, maka kita perlu membuang kehendak kita, kehendak dunia pada kita, kehendak manusia pada kita, kehendak hawa nafsu kepada kita, dengan meletakkan kehendak Allah di hadapan. Dimulakan dengan cara tunduk kepada segala perintah Allah. Waktu sembahyang kita tahu. Waktu puasa pun kita tahu. Waktu mengaji pun kita tahu. Waktu menuntut ilmu kita tahu. Waktu-waktu ini, maka kita dah letakkan tanpa boleh disibukkan, diganggu oleh benda yang lain. Dan datang waktu salat berjemaah. Apa pun gangguan kehendak dunia kita, syaitan kita, kawan kita, kita hentikan dia dengan, saya sekarang sibuk salat berjemaah. Ini masa ke masjid. Ini masa saya menuntut ilmu. Orang datang, jom saya nak jumpa awak lepas maghrib. Tak, ini masa saya menuntut ilmu. Boleh tak saya jumpa awak tu lepas subuh? Tak boleh. Saya solat subuh dulu. Lepas kuliah subuh boleh jumpa saya. Maka orang ni telah blok segala kemahuan nafsu, iradah, kehendak yang lain-lain dengan meletakkan perintah Allah di hadapan. Ini step dia yang pertama. Yang kedua, dia meletakkan pahala yang dicari lebih pada dunia yang dia nak. Ini Uthman bin Affan. Waktu Madinah dilanda kemarau, datang rombongan dagangan Uthman daripada Syam. Membawa keju, membawa roti, gandum dan lain-lain. Maka datang peraih-peraih ingin membelinya. Dan menawarkan 2 kali ganda, 3 kali ganda daripada harga asal. Uthman menolak. Dia kata sudah ada yang membelinya lebih tinggi pada kamu. Siapa? Allah. Maka lihat bagaimana dia meletakkan pahala mengatasi kehendak dunianya. Apatah lagi dalam keadaan di mana Allah Ta'ala perintahkan kita, di waktu manusia sukar, susah, dengan musibah kemarau, jangan berniaga ketika ini. Ketika perang, ketika manusia dalam musibah,
maka jangan kita berniaga dalam situasi ini. Kerana ini dianggap mengambil kesempatan. Waktu inilah kita nak derma. Sehinggalah keadaan pulih sedia kala. Dia contoh kat Palestin perang. Ibu orang pun nak berniaga air. Ini bukan waktu berniaga. Ini waktu masing-masing yang kaya dan sebagainya beri bantuan. Meletakkan pahala. Mengatasi segala-galanya. Ini keadaan murid yang kedua. Dan keadaan murid yang seterusnya ialah menjadikan masa dia dengan Allah lebih banyak berbanding masanya dengan makhluk. Contoh kita tadi dah ada untuk ilmu, solat berjemaah, baca Quran, zikir. Tapi masanya mungkin sikit. Sikit. Sebab kita pun ada komitmen lain. Sampai masa kalau kita benar nak Allah, biar masa itu lebih banyak. Berzikir lebih banyak. Lihat kisah Nabi SAW sendiri. Nabi tidak keluar daripada masjid Nabi melainkan selepas duha. Masuk subuh sampai duha Nabi keluar. Berarti Rasul memperbanyakkan waktu. Datang Ramadan, Rasul beriktikaf 10 hari. Dan di akhir Ramadan, Nabi iktikaf 20 hari. Bagaimana Rasulullah SAW tunjuk ini golongan yang kita nak menghendaki Allah dan hidup. Kita boleh kenal kita, menilai kita. Nak Allah ke atau nak dunia, bila masa kita dengan Allah lebih banyak. Dulu masa kita dengan hal ni banyak. Masa dengan Allah lebih banyak. Dan kita sebut tadi yang keempat, ialah meletakkan pujian Allah lebih utama daripada pujian manusia. Takut celaan Allah lebih diutamakan berbanding takut celaan orang. Contoh dengan 4 perkara ini, kalau kita buat, maka kita dinamakan murid. Orang yang meletakkan kehendak Allah mengatasi kehendak dia. Apakah kita dah buat dalam kehidupan kita macam tu? Lihat perjalanan hidup kita yang sedang menuju ke garisan penamat. Garisan yang Allah akan nilai apa yang kita lakukan demi mencari redha Allah Ta'ala. Sebab saya katakan di dunia ini, yang kita buat sesuatu, kita akan lihat siapa yang mengarahkan kita buat benda tu. Mungkin yang mengarahkan kita buat benda tu nafsu kita. Lalu kita pun ikutlah nafsu. Mungkin yang mengarahnya untuk kita lakukannya ialah rakan-rakan masyarakat kita. Lalu kita buat berdasarkan kehendak masyarakat. Mungkin yang mendorong kita buat benda tu ialah dunia yang kita duduk hari ni. Dan dunia memang macam tu, lalu kita pun didorong dengan dunia. Mungkin juga apa yang kita lakukan hari ni, syaitan suruh. Syaitan sehingga melakukan perkara yang aneh. Contoh kita boleh tahu syaitan suruh macam mana. Pertama, bila dia adalah maksiat. Itu syaitan suruh. Yang kedua, bila dia menyalahi fitrah. Seperti homoseks, lesbian, menyalahi fitrah. Sebab secara umumnya nafsu takkan suruh ke arah tu. Nafsu dia. Tapi syaitan, dia dipanggil mangkus, dia terbalikkan nafsu, dia punya kecenderungan serong. Atau disebut sebagai luar tabi'i. Kerana syaitan sentiasa mengajak manusia perbuatan luar tabi'i. Kata kita ni ada tabi'i kita ataupun kita sebut tabiat kita manusia lah. Tabiat kita manusia, kalaupun kita bernafsu dengan berlainan jantina, itu tabiat biasa. Maka berlakulah perkahwinan secara halal atau zina. Tapi masih lagi dalam lingkungan fitrah. Apa dia? Minat pada perempuan bagi laki-laki. Minat pada perempuan, perempuan minat laki-laki. Itu normal. Tetapi tiba-tiba syaitan ubah fitrah tadi. Suka jantan sama jantan. Dan kita tahu sejarah homoseks. Bagaimana syaitan yang ajar manusia buat. Yang melakukan seks dengan binatang. Maka ini syaitan, ini luar tabi'i. Manusia ni tuan-tuan teruk macam mana pun. Kalau nafsu dia tak akan berkenang dengan binatang tu. Takkan. Dia tetap berkenang dengan perempuan. Kalau dia dengar perempuan, akalnya separuh terbang. Kerana itu nafsu yang normal. Dengar benda lain, dia tak rasa apa. Duduk dengan laki-laki, tak rasa apa. Dia rasa nak tumbuk je lah. Tak ada nafsu ke arah tu. Tapi datang syaitan, sebab kita nak tahu di mana dorongan syaitan pada kita. Pertama saya sebut maksiat. Apa yang Allah Ta'ala perintah, mayang, puasa, zakat, dihalang, itu syaitan. Yang kedua, benda-benda luar tabi'i. Tak kira apa benda yang namanya luar tabi'i. Maka itu dorongan syaitan. Umpama kita katakan bunuh kanak-kanak, bunuh
wanita. Itu luar tabi'i. Bukan seorang lelaki bunuh perempuan atau bunuh kanak-kanak. Tak ada orang atas dunia ini meredai bila kanak-kanak dibunuh. Tidak ada perkara yang paling kita benci dan ngeri melainkan melihat kanak-kanak dibunuh atau dizalimi. Tapi Yahudi kerana syaitan di belakang dia, maka dia tak ada masalah bunuh kanak-kanak. Ceritalah ada 8,000 ke, dia pun tak kisah. Dia seluruh dunia. Bagi dia bahawa umat selain Yahudi tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Umat selain Yahudi ini dia ada 3 jenis. Bagi Yahudi. Pertama ialah musuh Yahudi. Musuh Yahudi dengan maksud mereka-mereka yang sentiasa menghalang kenaikan orang Yahudi. Mereka ialah orang Islam. Yang kedua, dinamakan sebagai anjing Yahudi. Anjing Yahudi maksudnya disayangi oleh Yahudi tapi sebagai anjing untuk setia dengannya. Ini mana-mana pemimpin pengkhianat Islam yang berkhidmat untuk dia untuk jadi pengkhianat. Mana-mana orang yang sanggup jadi ejen dia, Mossad dan sebagainya. Dia ambil semua orang. Ini panggil anjing dia. Anjing yang setia dengan Tuhan. Walaupun dia tunjuk sayang, sayangnya seperti tuang dengan anjing. Itu je. Tak lebih pada itu. Kalau seorang tu dia ada binatang ternakan atau binatang peliharaan. Orang yang boleh kucing. Kalau orang Melayu kita boleh kucing. Sayang tak kucing? Sayang. Tapi tetap kita anggap dia kucing. Sayang pun kucing. Maka ada keterbatasan dia. Sekalipun tuan-tuan letak dalam rumah, hidung dia. Tapi namanya kucing. Sampai masa kurung juga. Sampai masa dia tak boleh ikut kita ke mana-mana sebab dia kucing. Dia anjing. Ini Yahudi menganggap sebahagian orang yang berkhidmat dengannya. Yang berkhidmat dengannya. Mengkhianati rakan-rakan saudara mereka. Ini anjing. Lepas tu Yahudi kata ni semua pemimpin Islam, negara Islam. Ialah anjing dia. Digunakan untuk menjadikan dia membunuh orang Islam yang menghalang survivor dia. Atau menghalang kemajuan dia. Kita lihatlah anjing-anjing mereka. Berkeliaran, menyalak. Yang ketiga, Yahudi melihat manusia ini seperti binatang. Yang boleh dipergunakan anytime, bila-bila masa. Nak sembelih, dia sembelih. Melihatnya seperti biri-biri. Kalau nak biar, dia biarlah dulu. Tapi nak sembelih, dia nak buat lauk, dia pun sembelih. Saya rasa dia nak panggang, dia pun panggang. Tapi dia letak satu tempat. Ini golongan yang akan berkhidmat untuk dia. Untuk nafsu dia. Maka ini bagaimana Yahudi melihat manusia. Yahudi melihat manusia. Sebab itu tak ada orang boleh masuk Yahudi. Kerana Yahudi mereka menganggap bangsa terpilih. Semua orang mesti berkhidmat pada Yahudi untuk menaikkan Yahudi. Hari ini mereka marah dunia yang tidak mahu bekerjasama untuk membina negara Yahudi. Marah mereka. Semua orang mesti berkhidmat sehingga terbina negara Yahudi tulen. Yang tak ada seorang pun selain Yahudi negara itu. Itu tujuan dia. Nak wujud satu negara yang tidak ada melainkan Yahudi. Tak ada orang lain. Dan ini mereka buat, dipanggil siasatu kasrin. Ini yang mereka buat di bumi Palestin. Nak buang satu persatu orang Yahudi. Tahu Yahudi, mereka tengok orang Islam Palestin. Orang Islam Palestin asalnya berjumlah 14.58 juta. Jumlah umat Islam Palestin. Mana macam mana Yahudi nak buat? Yahudi berjaya menghalau hampir 60% daripada orang Islam Palestin pergi ke Jordan, Mesir. Maka tinggal lagi orang Islam di Palestin sekitar lebih kurang 5.48 juta. Yang ada di tepi barat, yang berada di Gaza. Gaza ada 2.3, tepi barat dekat Quds. Apa yang mereka nak buat sekarang ialah untuk halau semuanya. Lalu mereka halau tempat yang mereka anggap boleh main sentimen dunia, Gaza. Halau semua. Tapi mereka bermimpi dalam jaga. Dia nak mimpi indah tapi tetap dalam jaga. Tak mimpi sebenarnya. Kerana mereka dapati orang Islam Gaza tak nak keluar. Dan mereka lebih suka mati di situ. Dan ini kegagalan yang mereka nampak. Yang mereka nak. Baik, kita nak sebut tentang makna iradah lagi. Tentang
ada kehendak orang yang mengatasi kita, yang membina kehendak kita. Kalau seorang itu benar-benar murid, dia tak akan biarkan apa pun membentuk kehendak dia melainkan Allah Ta'ala. Tentang kita nak makan. Atau nak makan, ya. Makan macam mana? Sedap lah. Okey, sedap. Lalu kita pun ikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Halal. Halal. Tentang nafsu kita nak makan banyak, walaupun halal nak makan banyak. Lalu kita melihat bagaimana perintah Allah untuk bersederhana. Bersederhana. Nafsu kita, syaitan ajar kita kedekut. Kalau makan ni jangan bagi orang. Bagaimana syariat datang untuk kita berkongsi? Pemurah. Kita makan ni biar kita pemurah, tunjuk sifat. Pemurah kita. Setiap kali kita berada dalam satu benda, berpuluh kehendak datang. Kalau golongan ini murid, dia akan mendahului kehendak Allah. Tuan-tuan tengok apa pun tuan-tuan bertindak. Dalam kehidupan tuan-tuan, kehendak tu macam mana? Setan datang, orang kata apa, nafsu kata apa, tapi apa kata syarak. Seorang yang berjaya meletakkan kehendak Allah, maka dialah orang yang dinamakan murid. Jayalah tu. Sebab itu kata Hatim Al-Asam, seorang yang aku tengok mendahului kehendak Allah dan kehendak-kehendak lain, maka dia aku nampak hina. Kata kita mulia bila kita letak sebuah benda atas kehendak Allah dulu. Tuan-tuan nak kaya, dia kaya ni, dia masuk semua. Kehendak dunia ada. Kehendak syaitan ada, kehendak orang ramai ada, kehendak nafsu ada. Dan di sana ada kehendak syarak. Kita kaya untuk apa? Ada kehendak syarak. Maka bila kita kaya dengan tuntutan syarak, kita tak dilalaikan, kita tak sombong, kita tak kedekut, kita bukan jenis orang yang tidak keluarkan zakat. Berarti kita benar-benar ikut kehendak Allah. Ini kaya kehendak Allah. Tapi kalau tidak, kaya tak keluar zakat, lepas tu musuh orang, hina orang, lepas tu berbangga-bangga ingat ini usaha dia sendiri, maka datang semua kehendak setan semua yang lain. Akhirnya dia pun dibinasakan sebagaimana Qarun. Kita ada ilmu pula. Maka ada macam-macam kehendak lah. Nak pujian orang dengan ilmu kita. Ada kehendak nafsu dengan ilmu kita. Maka datang tuntutan syarak pada kita. Ilmu dalam menyampaikan, amanah menyampaikan, mendidik. Maka kalau kita tak ikut syarak, maka jelas kita seperti Barsisa dan Bal'am bin Ba'urah. Ada ilmu, akhirnya sesat. Begitu Allah Ta'ala tunjuk contoh yang banyak dalam bab kehendak. Iaitu orang yang berkehendakkan Allah, kita dah sebut 4 cara melatih dalam membina kehendak Allah. Kalau kita berjaya membina 4 cara tadi, nescaya kita benar-benar orang yang hidup hendak Allah. Kita utamakan perintah Allah. Utamakan perintah daripada perintah manusia. Utamakan pahala daripada ganjaran dunia. Utamakan pujian Allah dan takut pada kejian Allah. Yang keempat, banyakkan masa dengan Allah. Banyakkan masa. Terutama saya kata kita dah makin tua, kita dah nampak kematian hampir. Takkan masa kita dengan Allah belum banyak lagi. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tak sampai masa lagi ke untuk kita khusyuk bersungguh-sungguh mentaati Allah. Belum ke sampai masa? Umur berapa dah ni? Umur kita berapa? Dunia kita tinggal jauh mana dah? Akhirat dah dekat dengan kita. Apakah belum sampai masa untuk khusyuk? Bersungguh-sungguh. Biar masa lebih banyak. Soalah dulu-dulu, Ustaz, benda akhirat ni kalau ada masa, buatlah. Tak ada nak buat macam mana, sibuk. Tak mungkin itu menjadi sifir kita sampai ke mati. Akan sampai juga masa. Kita tahu sudah sampai waktunya untuk kita sama dengan Allah Ta'ala. Akhirnya orang membina iradah. Kata Muhammad Kattan, golongan murid, mereka ada 3 disiplin penting. Pertama, mereka tidak tidur melainkan kalau mengantuk. Dia tak ada cerita tidur 6 jam, 8 jam. Ngantuk tidur. Yang kedua, mereka tak akan makan melainkan lapar. Ia bukan makan ikut dan tak ada masa. Apa mereka makan. Dan yang ketiga, mereka tidak bercakap yang sia-sia melainkan perlu sahaja. Ini 3 disiplin mereka yang berikutnya. Bagaimana menjadi golongan murid. Kalau kita bercakap sampai kita boleh bilang perkataan kita, maka kita percaya. Kalau kita bercakap tak boleh bilang perkataannya, maka kita rugi. Sebab itu kita lihat orang-orang soleh dan para ulama bila mana dalam peringkat berbalah dan berdebat, mereka memilih untuk diam.
Kenapa? Kerana ketika itu akan datang perkataan yang tidak diundang. Kalau kita gaduh dengan orang, atau berbalah, contoh fikirlah apa benda nak cakap. Lalu kita masih tapis. Tapi bila dia punya temperature makin tinggi, dia datang kalimah lain yang kita tak jemput. Dan kita pun tak biasa kalimah itu. Inilah ilham daripada syaitan. Akhirnya keluarlah makin hamu, keluarlah perkataan-perkataan menghina, keluar benda-benda yang kita katakan, kalau kita normal kita tak sebut benda tu. Sebab itu para ulama mengambil sikap bila sampai waktu berdebat, berbalah, mereka fikir diam. Lebih baik. Kerana bimbang ada yang tak dijemput datang. Dan bila datang perkataan yang tak dijemput, akibatnya buruk. Atau kita dalam suami isteri pun bila gaduh, ada perkataan tak dijemput datang. Yang ni minta cerai, yang ni nak cerai. Walau kalau fikir dengan normal, tak ada apa perlu benda tu. Tapi bila gaduh, tak orang gaduh. Orang bila gaduh datang kalimah-kalimah yang menyalahi syarak. Yang ni mula mengungkit pemberian, yang ni mula mengutuk, yang ni datang kalimah tak dijemput. Kalaulah mereka diam dan berfikir, itu jauh lebih baik. Tapi itu kecenderungan kita. Waktu datang perbalahan, syaitan api-apikan kita, nafsu panaskan kita. Kawan-kawan kita memang seronok dengar kita berbalah. Cuba tuan-tuan tengok dalam medsos dalam semua. Kalau berbalah tu lah ramai nak tengok. Ramai nak tengok. Campur like sekali. Jadi penyokong sekali kalau sebut berbalah. Akhirnya hal rumah tangga menjadi benda publik. Walau benda tu benda dalam kain. Akhirnya semua ni berkongsi masalah rumah tangga dia. Aneh. Begitulah bila dibiarkan kehendak nafsu mengatasi kehendak Allah. Dalam Islam ni, kita tak ada benda dalam kain. Ada benda kita boleh kongsi masyarakat. Hak keluarga bukan hak masyarakat. Ini hak peribadi. Maka lindungi hak keluarga kita. Allah memuji wanita-wanita. Lelaki sama je, tapi kebiasaan wanita lah suka bocor rahsia. Lelaki pun sama, dia pun kutuk juga isteri dia. Tapi perempuan lebih. Macam kita sebut dalam bab mengata dan sebagainya. Lelaki dia mengata juga. Tapi perempuan mengatanya lagi banyak. Itu secara kebiasaan. Ini bukan penghinaan tapi kebiasaan. Cara lelaki berlawa juga suka lawa. Tapi perempuan berlawa dia lagi lebih. Tak percaya tengoklah baju suami berapa helai, baju isteri berapa helai. Lawanya lebih. Kadang dia masih sedih walaupun pakaian dia 2 almari sedih. Tak ada baju nak pakai. Dia kata tak ada baju nak pakai. Jadi memang ada satu kecenderungan. Ini bukan kita kata sebut penghinaan. Tapi kecenderungan. Perempuan lebih cenderung mengumpat berbanding lelaki. Lelaki mengumpat juga bukan tak mengumpat. Perempuan lebih cenderung bocorkan hal rumah tangga berbanding lelaki. Lelaki bocor juga, tapi lebih. Sebab itu Allah memuji wanita yang menjaga hal rumah tangga dengan firman-Nya, wal hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Dan wanita yang menjaga maruah suaminya dengan apa yang Allah Taala perintahkan. Jadi kalau jumpa seorang perempuan yang dia tak cerita pasal rumah tangga pada orang, ni wanita baik. Tapi kalau jumpa seorang perempuan kerjanya cerita rumah tangga dia, lalu memburuk-burukkan pasangannya, ini bukan wanita yang baik. Dikahwin dengan siapa pun perangai dia sama. Dia tak akan lepas daripada hal itu. Sama juga kita jumpa lelaki yang tak burukkan isterinya. Ini lelaki baik. Yang menjaga maruah isterinya. Sehingga orang nampak dia okey, tak ada masalah. Ini kita sebut benda-benda yang bersifat personal. Tapi bila masyarakat ada rosak, apa personal dikongsi. Dan menjadi bebanan umat. Jadi bebanan umat. Akhirnya, yang trendingnya hal rumah tangga dia, bukan hal plastik. Aneh. Trending viral, hal ni. Hal peribadi. Tengok ni, geng trending, tengok mana tinggi trending. Kalau hari ni sebut trending lah. Nombor 1. Hal-hal yang remeh-temeh. Berarti bagaimana manusia ini masih dalam kehendak hawa nafsu yang dahsyat. Bukan pada kehendak syarak. Kalau kita berada dalam kehendak syarak, pasti kita akan lihat hal utama, hal berkait dengan umat Islam. Ini hal yang paling besar dalam kehidupan kita. Hal utama ialah kita mencari makna redha Allah Ta'ala. Itu yang menjadi hal trending orang beriman. Ini panggil iradah. Baik, kata Junaid al-Baghdadi, jika Allah nak suruh murid itu ada kebaikan, dijadikan murid ini berkawan dengan sufi bukan dengan fuqara.
Baik, dalam istilah sufi, kita kalau sebut fuqara ni, orang miskin lah. Dalam istilah sufi fuqara, merujuk kepada golongan-golongan yang kita katakan meletakkan diri mereka sepenuh masa dengan Allah Ta'ala. Dengan maksud, bahawa mereka bukan jenis orang yang pergi terlibat dengan kerja-kerja urusan dunia, tak. Mereka, macam kita sebut, jenis-jenis kepadrian dulu dalam masjid. Mereka baca Quran, mereka i'tikaf. Maka golongan ini sibuk, seperti golongan fuqara. Mereka tak ada fikir yang lain, melainkan mereka sepenuh masa dalam hubungannya dengan Allah. Baik, bila Allah nak suruh murid itu, murid tadi di dalam kebaikan, Allah letakkan mereka dalam sufi, bukan golongan fuqara. Baik, fuqara saya sebut ialah golongan disebut ubat, abid. Sepanjang zaman ada je golongan ini, namanya ubat. Dan Nabi sebut dalam hadis, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Kelebihan orang alim berbanding kelebihan ahli ibadat seperti kelebihanku berbanding dengan kelebihan orang yang paling rendah di kalangan kamu. Golongan ubat ini atau abid, kerjanya duduk masjid, i'tikaf, tak keluar. Mereka menjadi ahli sufah. Tapi golongan sufi ialah golongan yang keluar, yang berjalan, yang bergerak ke mana-mana, yang melihat dengan pandangan yang lebih luas dalam makna ibadat pada Allah. Lebih luas. Kerana sufi itu berada di semua tempat. Dia mungkin berada dalam peperangan dengan sufinya. Dia mungkin berada dalam politik dengan sufinya. Dia mungkin berada dalam kekeluargaan dengan sufinya. Artinya dia ada keluarga. Dia ada anak-anak. Tapi dengan sufinya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia cerita macam mana Syekh Abdul Qadir, berapa isteri dia, berapa anaknya. Dan dia sufi. Hatim Al-Asam, berapa isterinya, berapa anaknya. Dan dia sufi. Dan lain-lain ulama. Mereka melihat nilai peribadatan kepada Allah itu pada makna yang luas. Golongan abid, mereka melihat pada satu tempat dan duduk situ, tak nak gerak. Ini ubat. Kalau kita contohkan, pemahaman kepadrian. Yang tuan-tuan tengok padri, duduk situ lah, dia tak gerak mana, duduk. Sampai mati. Lalu kalau Allah nak seorang murid itu kebaikan, Allah jadikan dia bersama dengan sufi, bukan bersama dengan fuqara. Jadikan mereka bersama orang sufi, sehingga mereka memahami dengan makna yang benar. Kerana sufi mencari maqam di sisi Allah. Golongan abid menyibukkan diri dan beribadat pada Allah. Sufi dia mencari sibuk macam kedudukan di sisi Allah. Macam kita sebut macam ni lah, kalau orang politik. Orang politik dia sibuk cari pangkat. Tujuan dia nak buat apa itu bergantung pada niat dia. Kalau dia nak berpolitik matang, politik baik, maka dia dapat pahala yang besar dengan jawatannya. Kalau tujuannya lebih pada dirinya sendiri, maka dia akan mendapat kehinaan yang besar selepas itu. Jadi golongan sufi, mereka macam makam di sisi Allah. Golongan abid pula, ataupun dipanggil fuqara, sibuk ibadat. Tidak memikirkan makam. Makam yang kedudukan di sisi Allah. Maka di sini bezanya. Tapi kalau Allah nak jadikan murid itu baik, Allah akan letak mereka bersama sufi. Suatu hari, Abu Ali Daqqaq memberi satu nasihat kepada muridnya. Dia kata apa? Akhir iradat mengarahkan isyarat pada Allah sehingga jumpa Allah bersama isyarat. Apa yang dimuat iradah, tanya saya, engkau jumpa Allah tanpa isyarat. Baik, kita sebut perkataan iradah, kehendak. Kehendak kita mengarah pada mana? Allah Ta'ala. Contoh saya katakan setiap orang dia ada cita-cita, ada visi, ada misi. Orang beriman membina cita-citanya untuk dekat dengan Allah. Dapat redha Allah. Mendapat pahala di sisi Allah. Mendapat ganjaran di sisi Allah. Illa btigha'a wajhi rabbih. Nak cari redha Allah. Ini syiar misi-misi orang beriman. Tak guna tuan-tuan kita dapat segala dunia lalu Allah murka. Dapat segala benda yang kita miliki di dunia lalu Allah Ta'ala tak suka. Kita nak cari redha Allah. Maka dengan anak-anak kita, kita buru redha Allah. Dengan harta kita, kita buru redha Allah. Dengan pangkat kita, kita buru redha Allah. Semuanya. Semua, kalau orang ni namanya golongan murid, semua isyarat dia kepada Allah. Kita macam ni. Tuan-tuan daripada Pasir Gudang nak pergi Kuala Lumpur. Tuan-tuan tengok signboard banyak kan? Signboard Tukar Melaka, Negeri Sembilan, semua. Tapi tuan-tuan letak lihat pada satu isyarat, Kuala Lumpur.
Biar macam mana pun cyborg lain banyak, ini pergi ke Senawang, ini kata pergi ke Nilai, ini Bangi, ini Kajang. Tuan-tuan cuba tengok Kuala Lumpur. Tuan-tuan nampak susu tu, kiri kanan. Tapi cari Kuala Lumpur. Kalau tuan-tuan tersilap masuk susu, tuan-tuan cari Kuala Lumpur. Kita dalam hidup ni, walaupun kita ada harta, kita ada keluarga, ini kesibukan kita, tetap kita nampak Allah dalam hidup. Isyaratnya pada Allah. Ada harta pada Allah, ada keluarga pada Allah. Maka saya mengingati Allah dalam semua benda yang ada sekeliling saya. Dan segala isyarat saya, segala arah saya, Allah. Macam saya bagi contoh, kalau tuan-tuan nak pergi satu tempat, walaupun banyak susu sana, susu yang pelbagai, tuan-tuan cuma nampak destinasi yang tuan-tuan nak pergi. Tuan-tuan naik kapal terbang nak ke Mekah. Terbang 8 jam. Tengok map atau map depan tu. Lalu semua negara, semua benua. Tuan-tuan cuma tengok Mekah. Isyarat tuan-tuan ke sana. Kita tahu kita lalu kawasan ni, kawasan ni, kita pun tahu. Tapi kita nak ke Mekah. Sampai je lain ni kat Mekah, kita pun rasa. Lagi tak sampai, kita tak rasa apa-apa ni lagi. Tuan-tuan musafir ke kampung. Tuan-tuan berhenti kat mana pun, tuan-tuan tak akan rasa selesa lagi, sebab itu belum destinasi kita. Once kita sampai ke destinasi, kita pun lega. Kadang-kadang baru masuk sempadan. Nak balik Kelantan ni. Masuk sempadan Kelantan dah lega. Belum masuk kampung kita lagi. Demikian orang-orang yang isyaratnya kepada Allah. Keluarga dia, harta dia, pangkat dia, usia dia, semuanya untuk Allah. Akhirnya sampai peringkat, dia tidak perlu lagi isyarat untuk dia bersama dengan Allah. Apa maksudnya? Kita mula-mula, bila mana saya sebut nak pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan tengoklah sembok. Harga-harga ni. Bila tuan-tuan dah sampai Kuala Lumpur, tuan-tuan tak perlukan apa-apa isyarat. Sebab kita dah berada di situ. Mula-mula kita nak jumpa Allah, kita perlukan dalil. Apa dalilnya? Kita pun dah dalil, belajar usuluddin, tauhid, belajar semua dalil. Last bila kita dah jumpa, kita dah tak perlu dalil. Dah tak perlu dalil kerana kita sudah bersama dengan Allah. Apakah orang yang sudah kenal Allah perlukan dalil? Tentu kalau kita mula-mula nak berkahwin, nak pilih jodoh, kita akan lihat dalil. Dalilnya apa? Ni pasangan ni bagus ke tak? Tengok dalil dia. Keluarga dia macam mana, pendidikan dia. Ya. Tapi kalau kita sudah bersama dengan dia, dan dia terbukti semua benda dia ada, maka kita tak perlu lagi dalil untuk mengatakan kita sayang pada dia atau suka pada dia. Tak perlu lagi. Kerana benda tu dah tak boleh sebut dek banyaknya. Bila orang sudah sampai pada tahap keyakinan, dia tak perlu pada dalil. Tapi kalau dalam proses ni, dia perlukan dalil. Kata kita, waktu tak pandai baca buku, kena ngeja. Tuan-tuan baca buku masih kecil. Ngeja tak ngeja? Ngeja baru baca. Ngeja. Bila dah pandai, tuan-tuan masih ngeja ke? Tengok je, tuan boleh baca. Tanpa ngeja. Dulu, masa jah 1, jah 2, tuan-tuan ngeja. Dulu sifir, tuan-tuan ngafal. Sekarang kalau sebut je 5 kali 5, tuan-tuan tak fikir tu sebut 25. Dulu kena sebut, baru 5 kali 5 kejap. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Lama ni. Sebab kita begini. Kalau hari ni orang tanya 5 kali 5, 25. Terus. Kita tak akan apa satu-satu. Kejap-kejap sifir 5 kat mana satu. Tak ada. Macam saya sebut budak-budak waktu dia membaca, dia mengeja, kemudian dia baca. Dia eja. Kalau tuan-tuan dah pandai, apakah tuan-tuan mengeja lagi? Tuan-tuan baca. Budak-budak kerana sibuk dia mengeja, dia lupa maksudnya apa. Lupa. Asalkan dia boleh sebut. Kita, bila dah pandai, kita melihat maksud dia. Kata orang yang mula-mula baca Quran, dia sibuk tajwid. Ni Nuh mati, Ming mati. Dan sekali dia mati. Tak faham banyak sangat. Banyak tajwid pening. Kata orang yang sudah sampai tahap, dia bila baca Quran, dia tak tengok tajwidnya. Dia tengok maknanya. Tengok terjemahan dalam hidup dia. Dia tak ada orang sibuk ni dengung ke tak dengung. Itu cerita orang baru start. Bukan cerita orang yang sudah kenal Al-Quran. Orang yang belum kenal Al-Quran, dia mungkin tekankan lagunya, tajwidnya, itu tekan. Orang yang dah kenal Al-Quran, dia melihat apa maksudnya, makna. Dan dia melihat dirinya dalam ayat tu. Kat mana dia dalam ayat tu? Allah sedang bercakap dengan dia. Kalau kita begini ni, kita nampak Quran, Quran, terjemahan tu macam berada di satu lembah lain. Tapi bila kita faham Quran, kita melihat Quran itu terjemahan dalam diri kita.
Setiap kali kita baca ayat ini adalah kita. Ini teguran untuk kita. Ini ingatan untuk kita. Kita merasakan kitalah yang dimaksudkan, bukan orang lain. Begitu bagaimana isyarat itu menyampaikan kepada maksud. Supaya kita faham maksud. Mula-mula nak jumpa Allah dengan isyarat. Lepas tu tak boleh isyarat. Sehingga bersama dengan Allah. Kata Abu Ali Daqqaq, seorang yang benar-benar murid bila mana malaikat sebelah kiri tak tulis kejahatan ni selama 20 tahun. Maksudnya tuan-tuan, dia dipelihara daripada buat jahat sampai 20 tahun. Ni malaikat kiri tak tulis. Kita tuan-tuan, kalau satu hari ni malaikat tak tulis kejahatan kita, bagus kita ni. Agak-agak dia subuh tadi, sampailah maghrib nanti, ni malaikat kiri menulis tak menulis kat kita. Kalau kita ni, boleh tak hari ni aku akan usaha. Akan buat benda yang menyebabkan malaikat kiri tulis. Usahalah. Kita pun tak nak cakap orang ngumpat, tak nak. Kita pun tak nak rendahkan orang, hina orang. Kita pun tak nak tengok benda-benda yang diharamkan. Kita pun tak nak buat benda-benda yang dibantah oleh syarak. Tetapi kalau sehari kita boleh didik, maka ini satu keberuntungan yang hebat, yang besar. Kemudian didik pula, minggu ni tak nak. Boleh minggu ni tak nak terlibat. Tengok pun tak nak. Kata orang yang namanya murid 20 tahun, malaikat kiri tak tulis apa. Kita bayangkan bagaimana kedudukan di sisi Allah. Yang saya kata kita ni sehari ni, rimah kalau malaikat tak tulis. Dia tulis banyak engganan. Kalau silap harinya mungkin kiri tu yang tulisnya, kanan tak tulis-tulis lagi. Dengan tak pergi masjid, tak pergi surau, tak baca Quran, tak zikir. Mengadap, TikTok mengadap, benda-benda macam tu. Tengok serba-serbi, tak tahu apa benda penapisan dia. Akhirnya mencatatnya kiri. Yang mereka tak pernah penat. Dia akan tulis dan tulis. Tapi kitalah penat menjawabnya. Jadi, cuba tuan-tuan kita latih diri kita. Kita bukan kata pulang, kita kata kita. Melatih diri kita untuk tidak menjadikan malaikat kiri mencatat. Oh, paling kurang kita letaklah kemuliaan hari Jumaat. Ni hari Jumaat ni. Biar malaikat kanan catat kita selawat banyak. Baca surah Kahfi, baca Quran. Biar malaikat kanan catat kita iktikaf di masjid lebih awal. Biar malaikat ini yang mencatat kita bersedekah hari ini. Biar malaikat ini mencatat bahawa kita muamalah dengan orang cara baik, dengan senyum kita. Tentang kita akan jadi orang bahagia dengan memulakan hari kita dengan kebaikan. Tapi kalau kerja malaikat kiri duk catat, bagaimana mungkin kita rasa selamat? Itu murid, dia berjaya mendidik diri dia, menjadikan malaikat itu tidak tulis selama 20 tahun. Bukan lepas tu tulis. Maksudnya itu permulaan cara mereka latih. Kata Abu Usman Al-Hiri, murid yang sebenar, bila dia dengar je satu ilmu, maka dia akan amalkan sehingga dia menjadi hikmah dalam dirinya. Lalu bila mana disampaikan pada orang, dia beri kesan. Itu murid sebenar. Tetapi, yang bukan namanya murid, dia dengar satu ilmu. Daripada mana-mana sumber. Lalu dia tidak mengamalkannya. Lalu sampai tahap dia melupakannya. Maka tak ada apa kebaikan. Tetapi bila kita dengar satu ilmu, bukan nilainya banyak, tapi nilainya pada amal. Dengar je satu ilmu, cuba beramal. Dan sesudah itu sampaikan. Ilmu yang kita amalkan, dan kita sampaikan, dia lebih beri manfaat daripada ilmu yang kita tidak amalkan. Kadang-kadang bila kita nasihat orang, tak lut, tak jadi apa. Kita lihat nasihat tu kalau diri kita, apakah kita melakukannya atau tidak. Katakan nak kita jangan ego sangat, dengarlah nasihat orang. Kita sendiri ego atau tidak waktu dengar nasihat orang. Akhirnya nasihat kita tidak berfungsi. Kerana apa yang kita nasihatkan orang itu, kita juga jauh daripada apa yang kita nak. Kita hidup ni kena banyak ingat Allah. Pada dia ingat Allah sikit je. Dia tak akan beri kesan. Ilmu yang sebenar yang dimiliki oleh murid ialah diamalkan, kemudian disampaikan, lalu ia memberi kesan. Tapi kalau murid bersikap dengar satu ilmu, lalu tak beramal, dia ingat satu tempoh, akhirnya dia akan lupa. Tetapi kalau kita tanya, kenapa banyak ilmu kita lupa? Sebab kita tak beramal. Lalu kita akan lupa. Cuba ilmu tu kita amalkan. Melainkan Allah Ta'ala akan tetapkan ilmu itu sampai mati. Walaupun kita dah tua dan pengkat nyanyuk, tapi kita masih boleh buat sama macam kita ada ilmu dulu zaman muda. Kenapa? Kerana kita amalkan. Tengok dia dah nyanyuk, tak ingat apa. Tapi perbuatannya menunjukkan pada ilmu dia.
Sebab tu kata Imam Syafi'i, orang yang alim betul-betul, bukan ditunjuk pada ilmunya atau perkataannya, tapi ditunjuk pada perbuatannya. Tengok orang alim betul-betul. Dia, ilmu dia bukan cakap. Bukan juga kitab. Tapi perbuatan dia. Artinya kalau akhlak dia baik, berarti dalam dirinya ada ilmu akhlak yang hebat. Bukan dia ada ilmu kitab tasawuf 40. Tapi dalam bab akhlak, rebah. Gagal. Maka dia tak ada ilmu sebenarnya. Ilmunya cuma di kitab. Sebab tu kata ulama, innamal ilmu fis sudur la fil kutub. Ilmu sebenar dalam hati, bukan dalam buku. Bukan dalam buku. Ilmu yang sebenar. Benar. Nak dapat ilmu tu kena baca buku. Tapi sebenar ilmu tu yang dalam dada kita. Yang kita simpang bawa ke mana-mana dalam amalan kita. Akhirnya kita dapat menyelesaikan semua benda dengan ilmu yang Allah beri pada kita. Kata para ulama, barang siapa iradahnya tidak sihat dalam suatu putaran maqam, maka perjalanannya ialah menuju kemunduran, bukannya kemajuan. Baik, dalam hidup kita tuan-tuan, kehendak kita kepada Allah, redha Allah dan segala kemuliaan di sisi Allah perlu senantiasa kuat. Kalau kita sampai peringkat lemah, maka kita akan mundur ke belakang. Perhatikan bagaimana semangat beragama kita setiap hari. Perhatikan. Oh, hari ni saya semangatlah Ustaz, saya nak selawat 1000 kali, nak baca surah Kahfi, saya nak sedekah sekian banyak, saya nak begitu begini. Okey, nampak meningkat. Esok macam mana esok? Oh, esok macam berundur sikit. Maka kita tahu kita dalam iradah kita lemah. Kerana orang yang punya iradah atau punya kehendak pada Allah Ta'ala, dia sentiasa kuat sampai ke destinasi. Dan ini disebut dalam hadis. Lan yashba'al mu'min min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak pernah orang beriman kenyang daripada kebaikan sehingga kesudahannya syurga. Dan Rasulullah SAW, kita perlu tahu bagaimana cara menangani kelemahan dalam agama. Atau disebut dengan istilah futur, lemah. Sebab kita tak boleh biarkan. Kalau biarkan, kita hilang. Tapi kita perlu cara menangani macam mana. Nabi SAW, bila Rasulullah biasa solat berdiri. Tapi bila datang sifat lemah tadi, maka Rasulullah akan solat duduk. Solat tetap solat. Rasulullah SAW tak akan kata tinggal. Tak. Kita kalau dalam posisi, kita biasa baca Quran sejuzuk. Tiba datang lemah gitu. Macam mana? Baca juga Quran walau satu line. Jangan tinggal terus. Kerana ia akan mengimbangi supaya kita tak ketinggalan. Umpama kita naik kereta. Mula semangat pecuk laju. Ada pula pesaing kita belakang pecuk laju. Akhirnya pesaing dah tak ada. Kita jangan berhentikan kenderaan. Jalan terus. Walaupun mungkin lebih perlahan. Kerana ini menjadikan kita tetap sampai lebih awal pada orang lain. Tapi kalau kita pun terus stop, lepas tu tidur pula. Akhirnya kita tak sampai. Dalam agama ni, ada benda yang saya katakan saya semangat ni. Tapi ada hari saya tak semangat. Kalau kita stop terus, kita kalah. Terus buat. Tuan-tuan biasa, saya biasa witir berdiri. Tapi hari ni yang tak semangat. Awak duduk solat. Yang penting awak solat. Saya Ustaz biasa baca Quran banyak. Hari ni malahnya. Awak dengar Quran. Awak malah baca, awak dengar. Buka keset dengar. Nabi SAW, kadang-kadang Nabi tak baca. Nabi dengar. Dia panggil sahabat-sahabat. Ini Ka'ab bin Ubay. Nabi kata, bacakan aku surah ni. Baca. Ini Abdullah bin Mas'ud. Ini Abu Musa al-Asy'ari. Kata Ustaz baca. Iqra' alayya Quran. Baca aku nak dengar. Kata bila kita ada masalah dalam membaca, maka jangan kita ada masalah dalam mendengar. Macam kita lah. Kalau saya ni Ustaz, biasanya baca. Dapat ilmu lah. Tapi ada hari malah baca. Baik, awak dengar orang cakap tentang ini. Awak akan dapat ini. Dia membina balik semangat. Ini yang dimaksudkan. Jangan putaran iradah kita tu lemah. Kata Imam Yahya bin Mu'az, di antara benda yang paling membebankan seorang murid ialah berlawanan dengan benda yang bertentangan. Di sini terjemah, mempergauli musuh yang dengan baik. Murid, benda yang paling sukar bagi dia, bagi kita lah, dia panggil mu'asyaratul adhad. Lawan kehendak nafsu kita. Tentang nafsu kita nak tidur, kemudian kita nak lawan tidur. Seronok tak seronok? Oi, berat. Itu mata kadang muka sebelah, tutup sebelah. Lawan ni. Tentang kita kalau lapar, nak berlawang lapar, uish. Ni perut ni saat macam bergulung rasanya. Kita lawan.
Kita ketika marah, kalau nak sebut perkataan buruk-buruk, lalu kita lawan jangan sebut, oh macam nak pecah dada ni. Kita tuan-tuan bila mana dengki, kita pun nak tunjuk dengki kita. Lalu kita lawan, jangan tunjuk dengki. Seperti kita berperang peperangan yang dahsyat. Bukan senang. Ini semua ialah benda-benda yang sukar bagi murid. Berarti tuan-tuan murid ni ada benda dia kena mujahadah. Macam saya katakan dalam semua benda-benda ibadat. Semua perkara-perkara ibadat. Dia ada hari kita rasa kita tak begitu tough kuat. Itu hari paling berat bagi kita untuk lawan. Ada hari mudah bangun qiyamul lail senang. 4 pagi bangun, 3 pagi bangun. Ada hari ya Allah. Kalau boleh nak tidur sampai pukul 8. Kita punya ngantuk. Tapi kita lawan. Bangun juga tak apalah bangun. Subuh. Bangun witir. Ini perkara paling berat bagi murid. Lawan apa yang bertentangan dengan kehendak dia. Di sini terjemah lawan dengan musuh. Apa musuh? Yang bertentangan dengan kehendak kita untuk dekat Allah. Kata Yusuf bin Husain, bila seorang murid sibuk dengan benda yang mudah-mudah dalam agama, dan sibuk dalam hal-hal mencari rezeki, maka dia tak akan dapat apa pun dia nak. Dan bila kita, matlamat kita Allah, maka kita jangan cari benda-benda yang bersifat mudah dalam agama. Carilah benda-benda yang akan mendidik kita lebih kuat. Ya, kita sebut dalam agama ni kita ada rukhsah. Rukhsah ni apa dia? Keringanan dalam agama. Apa hukum melakukan rukhsah? Ya baik. Rukhsah ni ada benda yang memang kita digalakkan ambil. Ada keadaan kita tak digalakkan. Contoh apa yang digalakkan? Solat qasar. Digalakkan. Bukan setengah ulama memfatwakan wajib. Wajib solat qasar. Kalau disolat sempurna tidak sah. Ini pandangan Ibn Hazm Zahiri. Tapi kita tak pakailah pandangan ni. Isi kita mazhab Syafi'i, baru boleh seorang musafir solat 4. Dan boleh juga di solat 2, tapi solat 2 itu lebih afdal. Lebih afdal. Sebab itu namanya rukhsah. Ada rukhsah, tuan-tuan sekalian, tidak ikutnya lebih afdal. Apa dia? Bila musafir buka puasa atau tidak. Karena Allah sebut dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu puasa lebih baik. Kalau kamu tahu kelebihannya. Ya saya bila musafir boleh je berbuka, itu rukhsah. Itu rukhsah. Tapi tidak berbuka lebih baik. Terutama ketika mana saya kuat. Kalau tengah lemah, tengah sekian-sekian, maka itu hal lain lah. Kalau saya kuat, cakap musafir naik kereta, cakap pergi Melaka 2 jam tak sedar, 3 jam pergi KL ke Negeri Sembilan, atau sekian-sekian, saya tak rasa terganggu pun ibadat puasa. Saya boleh puasa. Saya tak rasa pun dahaga atau lapar. Maka ketika itu, puasa jauh lebih baik. Jadi orang-orang namanya murid, dia tidak sewenang mengambil rukhsah. Kalau dia melihat yang azimah, itu lebih baik. Yang lawan rukhsah namanya azimah. Lebih baik. Contoh kita baca kisah Abdullah As-Sahmi. Waktu dia dipenjara oleh Raja Rum. Lalu dilaporkan dan dipaksa makan babi. Itu rukhsah. Itu darurat. Tapi dia tak nak makan. Maka raja panggil dia, kenapa tak makan? Bukankah ajaran kamu kata, kau darurat boleh makan yang benda haram? Dia kata, benar. Tapi saya tak akan biarkan orang memainkan agama saya. Sebab awak ni tujuan nak mainkan agama saya. Kalau awak mainkan agama saya, tak kata biar saya mati lapar. Tak apa. Lihat bagaimana dia memilih azimah. Contoh antara Ammar bin Yasir dengan Sumayyah ibunya dan Yasir, mana lebih mulia? Ammar mengambil rukhsah waktu musyrikin Mekah memaksa dia menyebut kalimah kufur untuk selamatkan dirinya. Ibunya Sumayyah tidak mahu mengucapkan ucapan kufur, lalu dia dibunuh syahid. Demikian ayahnya Yasir, tak nak. Tapi Ammar ni tak sekuat ibu ayah dia. Waktu diminta menyebut perkataan yang kufur untuk Rasulullah dan sebagainya, dia sebut. Akhirnya dibebaskan. Dan dia menangis atas apa yang dia lakukan. Dia bertemu dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku telah kata itu dan ini. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana hatimu? Hatiku tidak bersama kata-kataku. Lalu kata Rasulullah, kalau mereka meminta kamu melakukan lagi, ulang balik. Boleh buat. Tunggu ayat. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan orang-orang yang dipaksa
Sedangkan hatinya masih tenang dengan iman, maka boleh. Pun begitu, sepakat ulama Sumayyah binti Khayyar dan juga Yasir, ayah pada Ammar, lebih mulia daripada Ammar itu sendiri. Kerana dia memilih azimah. Mati untuk tidak menyebut perkataan kufur. Jadi mati. Maka golongan murid, dia akan mengambil azimah. Tidak mengambil rukhsah. Ini sifat murid yang sebenar. Dan satu kesempatan yang lain, kata Junaid al-Baghdadi, tentang masalah iradah dan murid. Apa yang mampu dimiliki oleh para murid dalam perjalanan hikayah? Baik. Anak murid ditanya, wahai Junaid, orang-orang yang murid ini dia kena kuat ibadat, dia kena jaga Allah dan semua hal. Boleh tak dia dengar cerita-cerita? Sebab cerita ni kan halus kat tinggal seronok dengar cerita. Hari ni orang tak suka dengar cerita, orang suka tengok cerita. Zaman dulu kan tak ada tengok cerita, orang dulu dengar cerita. Dunia berubah. Hari ni kita tengok cerita. Dulu tengok wayang kulit, dengar orang cerita. Buat dogo macam mana, ni macam mana. Dulu kita ada, zaman-zaman dulu ada orang yang kerjanya ialah pencerita. Lalu orang-orang yang nak dekat dengan Allah, bimbang cerita ini melalaikan. Cerita ni seronok-seronok. Tak benda yang paling seronok dengar cerita. Kita dengar ceramah, lepas tu ceramah buat cerita. Ngangalah mulut kita. Terutama cerita-cerita yang kita suka. Lalu orang tanya Junaid al-Baghdadi, apakah kita boleh dengar cerita? Kata Junaid, ya. Kerana cerita itulah tentera Allah yang menguatkan hati. Lalu kata muridnya, apa dalilnya Tuan Guru? Dalilnya dalam Quran kata, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul. Kami bawa kisah-kisah para nabi. Manuthabbitu bihi fuadak, yang menjadikan hati kamu teguh. Maknanya cerita-cerita adalah tentera Allah atas muka bumi ini. Untuk menguatkan kita. Hari ini tuan-tuan kita dengar cerita di Palestin. Menguatkan hati kita. Keazaman kita. Bukan dengan cerita tadi memberi pengetahuan pada kita watak-watak Yahudi sebenar. Lama ni kita cuma baca Quran. Hari ni kita tengok cerita tu. Tuan-tuan dengar cerita tu. Oh benar. Bagaimana pembohongan mereka. Bagaimana tak rasa bersalahnya mereka. Kalau mereka membunuh Rasul tak bersalah. Setakat bunuh anak-anak apa sangat mereka rasa salah. Mereka bunuh Rasul pun mereka tak salah. Tak rasa bersalah. Menuduh Rasul pun mereka tak rasa bersalah. Menuduh Nabi Sulaiman ahli sihir pun mereka tak rasa bersalah. Setakat nak tuduh orang Islam menipu apa sangat. Nabi pun mereka tuduh. Contoh kita lihat cerita ni. Menguatkan iman kita. Dengan apa yang Allah ceritakan dalam Quran. Jadi bagi golongan iradah yang mencari keredaan Allah. Cerita ini pemangkin kepada kekuatan iman. Dengarlah cerita-cerita yang menguatkan iman. Wa imma cerita daripada Quran, cerita daripada hadis. Atau cerita benar yang kita lihat atas dunia ini. Pentas dunia. Yang mendedahkan keaiban dunia. Dan memperlihatkan bagaimana sifat kebesaran Allah dan sifat pemurahnya. Di situ kita akan akur, tunduk dengan Allah yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.